Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kepada sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Hari ini saya bersama sahabat-sahabat semua nak menceritakan tentang panic attack. Apa itu panic attack, dan ramai yang sebelum ni saya buat live tanya tentang macam mana nak buat semasa panic attack. Kan? Jadi sebab ada pertanyaan ini, insya-Allah saya kongsikan dalam live ni. Tetapi saya buat dua sesi. Pertama adalah sesi tentang bagaimana terjadinya panic attack. Yang kedua adalah teknik semasa kena panic attack. Kita semua tahu panic attack ni berpunca daripada kebanyakan siapa yang mengidap anxiety lah, kan. Okay, kita tunggu sahabat-sahabat lain yang masuk. Mungkin saya akan buat sesi pertama ni hanya 20 minit, dan sesi yang untuk teknik semasa kena panic attack itu mungkin saya buat 20 minit. Jadi kita ada gap dalam tu 5 minit untuk nak pergi minum dulu ke. Jadi sebagai mudah siapa-siapa yang nak tengok sebab apa panic attack, sesi pertama, dan kedua adalah sebab macam mana mengatasi dia. Macam mana nak cool down dia. Okey, siapa yang dah masuk? Ejah, terima kasih. Bila nak view dulu tuan? Bagi naik view dulu. Okey. Terima kasih, Ejah. Yang mana sahabat-sahabat tolong sharekan di dalam contohnya grup-grup anxiety, sebab selalunya saya buat dalam grup. Sekali ni saya buat di dalam page saya. Jadi tolong sharekan di dalam tu, sebab kadang-kadang diorang pun tunggu di dalam grup sana. Okey. Ya, Mat, apa khabar? Oh, ini orang kuat ni. Mat dengan Ejah, orang Melaka ni. Waalaikumsalam. Sembang-sembang kosong dulu. Boleh. Okey, kita tunggu dalam ramai sikit. Nanti saya akan cerita punca panic attack. Tetapi kali ini saya nak cerita tentang panic attack daripada psikologi, bukan daripada klinikal. Malam ni pun atau siapa-siapa yang tengok ni ada di kalangan doktor. Jadi saya menceritakan daripada segi psikologi, maksudnya dari segi pemikiran, di mana saya tidak menyentuh daripada segi ubat-ubatan semua. Itu adalah untuk dalam bidang kedoktoran. Okey, kita cerita dulu. Apa itu panic attack? Sebab ramai yang agak confuse antara panic attack dengan heart attack. Okey. Apa menyebabkan seseorang itu terjadinya panic attack? Okey, di dalam psikoanalisis di bawah Sigmund Freud, dia telah menemui kita ni hidup di dalam satu separasedar dan sedar, iaitu 90% adalah separasedar dan 10% adalah dalam keadaan sedar.
Jadi semasa saya buat live ni, saya dalam keadaan sedar. Apa yang terjadi apabila kita terjadinya sesuatu event, automatically pemikiran kita atau thought kita akan beralih kepada minda separasedar. Jadi masa tu kita tak tahu apa yang terjadi. Masa itulah kurang kelabut akan jadi panic attack. Pertama adalah stres yang berulang-ulang. Stres yang berulang-ulang ni maksudnya kita ada masalah tapi berulang-ulang. Kalau seseorang itu kena atau mengalami stres yang tidak berulang-ulang, dia boleh tahan lagi lah. Tetapi bila berulang-ulang, dia rasa amat tertekan. Yang kedua adalah kebimbangan atau kerisauan. Jadi, janganlah banyak merisaukan. Ketiga adalah disebabkan trauma. Jadi, trauma ni impak yang kuat ke atas pemikiran. Dia bukannya satu impak yang sikit-sikit. Satu yang impak, mungkin aksiden, mungkin dibuli, macam-macam lagi lah, iaitu di bawah trauma. Punca-punca ni, kita berfikir banyak kali. Kalau siapa yang pernah dengar sesi saya akan sebut attribution. Attribution adalah mencari describe, mencari apa yang siapa yang menjadikan dan apa orang tu fikir, sebab apa dia buat kat aku. Inilah attribution yang terjadi. Jadi apabila kita tahu benda ni datang, macam-macam perasaan lah. Okay, saya bagi satu kajian daripada Institut Kebangsaan Kesihatan Amerika Syarikat pada tahun 2008. Masalah mental health yang utama adalah anxiety di kalangan wanita. Di kalangan lelaki pula, anxiety adalah nombor kedua selepas masalah alkohol dan masalah dadah. Jadi untuk umur yang 65 tahun ke atas, dah menjadi kebiasaan di Amerika ada anxiety ni. Dan 50 ke 60% orang yang mengalami depression akan mengalami anxiety. Okay. Apa itu anxiety? Okay, kita tengok. Sebab apa kita akan jadi bimbang? Okay. Saya pecahkan kepada 4 lah di sini. Sebab apa kita akan rasa bimbang. Okay. Pertama adalah, yang ni ramai yang kena, social phobia. Dia tidak boleh berada. Nanti kalau saya suruh angkat tangan, ramai yang akan angkat tangan. Saya tahu dalam grup, dua-dua grup ni, memang ramai lah. Tak boleh jumpa orang, social phobia. Itu akan menyebabkan dia anxiety, tapi dia di bawah fobia. Yang kedua adalah fobia khusus, specific phobia. Contohnya fobia tempat tinggi, fobia kepada kucing, fobia kepada katak, fobia kepada cicak. Okey. Dengar pun ada yang dah seram sejuk dah. Itulah tanda-tandanya kita fobia. Kan? Tetapi tak sama. Fobia spesifik, fobia sosial tak sama. Ketiga adalah agorafobia. Pernah dengar? Agorafobia adalah fobia kita rasa tidak selamat di sesuatu tempat. Yang inilah yang ramai bercerita dekat saya. Saya tak boleh pergi ke dalam kawasan kampung atau hutan. Dia akan trigger dah. Kan? So, apa lagi fobia yang contohnya fobia di dalam lift. Fobia di dalam lift, fobia masuk di tempat yang gelap, fobia di supermarket. Ini semua banyak jenis-jenis fobia ni adalah di bawah agorafobia. Dan ada satu lagi, okey, Mat kata pulut. Itu adalah fobia khusus, fobia kepada makanan.
Ada yang sini fobia juga tengok durian. Kerja nak habis je. Jumpa je makan. Tak sempat nak fobia. Okey, satu lagi adalah PTSD. Jadi PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder. Yang ni adalah trauma lah. Di mana trauma tu masih boleh dirasai, boleh dibayang. Dia boleh bayang lagi trauma tu. Okey, itu adalah kebimbangan yang biasanya terjadi sebelum panic attack. Okey. Apa faktor-faktor yang di dalam badan kita akan interaksi dengan perkara-perkara ni? Okey. Satu adalah apabila kita jumpa 4 fobia tadi atau ada yang lain-lain tu, perasaan negatif akan timbul. Negatif ni lah yang menguasai semua benda-benda yang kita tak terfikir pun boleh terfikir. Okay, di dalam pengajian saya, yang banyak membantu saya, Prof. Aziz, kaunselor daripada Sungai Tani, Puan Anissa, okay. Di dalam diri kita, perkara yang paling liar adalah pemikiran. Pemikiran ni, kita amat susah untuk mendiamkan, untuk menjinakkan. Sebab, walaupun kita penjarakan orang, masih pemikiran tu boleh keluar daripada penjara. Seorang tu duduk dalam bilik, pemikiran boleh keluar daripada bilik. Jadi, macam mana nak kawal pemikiran? Inilah paling susah kita hadapi. Ramai yang sahabat-sahabat ni memang susah nak kawal. Bukannya orang yang ada anxiety atau depression, yang tak ada pun memang susah. Dia akan jadi overthinking. Okay? Apabila datangnya trigger, okay, kita sebut trigger lah yang tadi tu. Pemikiran yang bercelaru tu, dia dihasilkan daripada satu trigger. Okay? Trigger tu yang tadi lah, kebimbangan yang faktor-faktor tadi. Satu, perasaan akan jadi adalah perasaan negatif. Mula, dia akan mula rasa takut. Yang kedua, yang ni yang biasa, dan ramai yang tak nak sebut, dia rasa nak mati. Dia akan mula lagi dah. Lepas tu, dia akan rasa risau. Dia akan rasa bimbang. Itu baru perasaan. Perasaan ni, dekat sini lah. Perasaan, emosi dia akan rasa. Lepas emosi dia rasa, dia akan naik pada peringkat pemikiran negatif. Pemikiran negatif ni, kita bezakan antara emosi dengan pemikiran. Dia akan jadi pemikiran, iaitu thought. Kalau jadi debar ni, aku nak buat apa? Kalau debar ni lagi kuat, aku boleh mati ke? Kalau dia punya if ni punya banyak. Ini akan jadi adalah satu pemikiran. Okay. Lagi hebat lagi, pemikiran tu keluar image-image yang di depan, bukan di depan mata, di dalam pemikiran. Dia keluar pula gambar. Yang nombor 3 adalah dia akan menjadi gambar. Okey, bila dia jadi gambar, mula dah. Apa akan jadi? Tangan akan tingling, menggigil atau menggeletar. Ini yang selalunya terjadi. Okey. Sebab apa benda-benda ni terjadi? Bermula dengan emosi tadi. Daripada emosi, dia hantar kepada pemikiran. Daripada pemikiran, dia hantar pula kepada satu image. Dan image tu terus akan menjadikan body kita to protect. Tetapi dia sebenarnya tak protect pun. Dia akan jadi sesak nafas. Dia akan jadi kita punya nafas jadi pendek. Kita akan berdebar, kita akan sweating, berpeluh. Ini antara
simptom-simptom panic attack. Dia datang daripada, macam mana pun dia datang daripada satu trigger. Okey, trigger tu datang daripada mana? Kita kena faham. Trigger tu datang daripada panca indera kita. Yang utama adalah mata. Apabila kita melihat sesuatu, contoh melihat fobia spesifik lah, melihat katak, terus hantar. Rasa emosi adalah ketakutan. Terus hantar kepada pemikiran. Kalau katak ini lompat kat aku nak buat apa? Dia bayang dah katak tu melompat. Mula dia menggigil. Inilah proses-proses yang terjadi. Jadi kita kena faham proses dulu, baru kita kena faham macam mana teknik untuk keluar daripada apa yang kita fikir tadi. Dia macam mana pun adalah daripada, first adalah kita nampak. Yang kedua adalah kita dengar. Contohnya, kita dengar orang marah kita. Bila orang marah kita, mula dia akan naik emosi itu, rasa serba salah, rasa marah, rasa cemas akan hantar balik kepada pemikiran. Sekiranya dia ni marah, apa dia nak buat? Apa yang aku kena buat? Macam-macam lagi. Attribution akan terjadi. Mulalah badan kita berpeluh, mulalah mata dah naik pinau. Nanti sesi yang kedua saya akan cerita teknik dan kita nak tengok sama ada itu heart attack atau panic attack. Kan? Ini daripada simptom je. Tapi siapa yang kena attack yang tidak didiagnose sebagai anxiety, lebih baik pergi ke hospital untuk mendapat rawatan yang sepatutnya sekira dia kena panic attack masa tu, sebab dia tak tahu sama ada dia kena heart attack atau dia kena panic attack. Ini saya cerita simptom-simptom yang asas di dalam panic attack. Okey. Selalunya apa orang-orang anxiety akan rasa? Paling utama adalah emosi takut mati. Tambah-tambah sekarang ni COVID-19 naik dah sampai 1,000 lebih. Nanti saya cerita juga teknik-teknik macam mana nak keluarkan daripada trigger. Sebab kita kena faham, semua panic attack ni datangnya daripada trigger. Macam mana kita keluar dan macam mana kita buat teknik. Sebab ada yang kes kena panic attack ni di dalam kereta, tengah memandu, tengah meeting. Ada juga tengah menjadi imam solat. Yang ni dah 2-3 orang dah. Ustaz-ustaz yang terjadinya semasa solat. Apabila dia terjadi sekali, pemikiran kita akan bongkar balik. Kita ni, bila sesuatu terjadi, di bawah dia sedar, subconscious mind. Di dalam subconscious mind ni, pemikiran kita akan membongkar semua cerita-cerita lama yang kemungkinan terjadi. Ini adalah kita nak tengok balik sama ada kita ni boleh survive atau tak boleh survive. Di situ dia jadi macam-macam kekeliruan. Apabila kekeliruan ni terjadi, otak akan hantar signal berdebar. Selalu saya cerita sebab apa kita jadi debar. Okey, saya ulang lagi cerita. Apabila saya buka, saya pergi satu rumah lama, saya buka pintu rumah, tiba-tiba saya nampak ular. Bila nampak ular, di dalam pemikiran, first kali perasaan saya adalah takut. Sama je, adalah takut. Apabila takut, hantar signal kepada pemikiran saya, apa patut saya buat? Kena lari ke? Tak lari ke? Lepas tu, dia boleh gambarkan, kalau ular ni patut aku, apa jadi? Kalau aku tak lari, apa jadi? Semua akan digambarkan masa tu. Okey, ini adalah normal.
Tetapi untuk orang-orang yang panic attack tanpa trigger yang nyata, dia boleh bayangkan di depan mata dia. Dia boleh bayangkan trauma. Contohnya masa kecil dia kena pukul. Dia boleh bayangkan benda tu akan datang dalam subconscious mind dan dia dah tak boleh nak control dah. Kan? Okey. Ini yang masalahnya di dalam pemikiran kita. Kita akan cuba membongkar balik pengalaman yang lalu. So, ramai yang akan tunggu untuk teknik. Saya memang tahu. Sebab di dalam grup, saya rasa yang komen dan yang like melebihi 500 orang nak tahu teknik-teknik. Dan saya bawa macam mana teknik kita semasa, apa yang patut dibuat semasa kena panic attack. Tapi kena ingat, yang saya bagi ni hanya untuk sementara. Sebab kita nak slow down panic attack tu. Dia akan kena lagi sebab pemikiran yang sama. Sebab tu saya syorkan rakan-rakan semua pergi cari terapis yang boleh keluarkan daripada trauma tersebut, boleh keluarkan daripada fobia tersebut, supaya kita tidak kena attack sekali lagi. Okey, saya rasa kita berhenti dulu dalam 5 minit. Jadi bolehlah rakan-rakan yang lain pun akan masuk untuk tahu macam mana teknik semasa panic attack terjadi. Tolonglah share kepada rakan-rakan yang lain sebab saya inginkan apa yang saya sampaikan ini amat bermanfaat dan kadang-kadang boleh menyelamatkan nyawa rakan-rakan yang lain sebab ada yang tengah bawa motor, ada yang tengah drive kan, macam mana dia nak hadapi ni, dan ada yang dia kena berseorangan. Jadi saya akan masuk sesi kedua dalam 5 minit. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.